Cerana kesumbar, indah melati, cantik tersemat, dambaan puteri. Sastera budaya masyarakat hayati, warisan yang lama sentiasa diingati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum mengetahui bahawa kesusasteraan Melayu itu sendiri merujuk kepada hasil karya atau ciptaan seni terdiri daripada bahasa indah yang terdapat dalam masyarakat Melayu. Baiklah, dengan itu saya akan mewawancara beberapa pelajar dengan bertanyakan tentang pengetahuan mereka mengenai sastera. Baiklah, dengan itu, mari kita mewawancara pelajar yang pertama. Baiklah, saudari, sila perkenalkan nama saudari terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Nur Izzati Syahira Putri Zamlam daripada unit PM3. Baiklah, saya ingin bertanyakan kepada saudari, apakah pengetahuan saudari atau pendapat saudari tentang jenis kesusasteraan Melayu? Baiklah, pada pandangan saya, kesusasteraan terbahagi pada dua, iaitu puisi dan juga prosa. Puisi ini merupakan salah satu karya sastera yang mempunyai rima dan juga gaya bahasa yang unik, manakala prosa ini merupakan hasil naratif sesuatu karya yang lebih panjang seperti esei, cerpen dan sebagainya. Puisi juga terbahagi pada dua, iaitu puisi moden dan juga puisi klasik. Contoh-contoh puisi tradisional ialah pantun, cerpen, gurindam dan juga sloka. Manakala puisi moden ialah sajak. Bagi prosa juga ia terbahagi pada dua, iaitu prosa tradisional dan juga prosa moden. Prosa tradisional merujuk kepada mitos, legenda ataupun cerita-cerita Melayu. Manakala prosa moden merujuk kepada cerpen, novel dan juga drama yang lebih panjang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kita sudah lihat pendapat bagi pelajar yang pertama. Jadi seterusnya, mari kita lihat tentang apa itu fungsi kesusasteraan Melayu daripada pendapat pelajar lain. Mari kita lihat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saudari perkenalkan diri juga? Assalamualaikum, nama saya Atira binti Muhammad Abidin daripada unit PM3. Baiklah, dengan ini saya ingin bertanyakan saudari tentang apakah itu fungsi kesusasteraan Melayu bagi pendapat saudari? Okey, bagi pendapat saya, setiap yang tercipta mesti mempunyai fungsi yang tersendiri. Seperti juga kesusasteraan Melayu ini. Antara fungsinya ialah untuk pendidikan. Seperti mana yang kita tahu, novel Silil Daksina ini dijadikan bahan pendidikan untuk pelajar tingkatan 5. Selain itu, novel ini juga dijadikan untuk pengajaran. Sebagai contoh, novel ini mempunyai banyak pengajaran seperti kasih sayang dan sebagainya. Baiklah, terima kasih saudari atas pendapat yang sangat bernas itu tadi. Jika kita lihat banyak fungsi yang telah disebut oleh saudari mengenai kesusasteraan Melayu. Jadi dengan itu, mari lihat kritikan kami terhadap novel Silil Daksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang kritikan sastera terhadap hasil karya sastera yang telah kami pilih, iaitu novel Silil Daksina yang merupakan karya Nizar Parman. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Nur Izzati Syahirah binti Zamlam, Atirah binti Muhammad Abidin dan juga saya, iaitu Nur Maisarah binti Zamani. Berikut merupakan isi kandungan bagi video kami. Yang pertama, kami akan menerangkan tentang pengenalan, tema, sinopsis, pelbagai kritikan, rumusan dan juga penutup. Baiklah, mari kita melihat terlebih dahulu kepada pengenalan. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz pada tahun 2011, kesusasteraan ialah satu bentuk ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Perkataan kesusasteraan terbentuk daripada perkataan Sanskrit iaitu sastera yang bermaksud huruf atau buku indah. Sastera dari segi makna yang umum membawa maksud bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab. Manakala
Kesusasteraan pula, menurut makna kamus, adalah hasil seni atau karya tulisan dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan tertentu. Tema yang dibawa dalam novel ini adalah tema kekeluargaan. Haikal yang mengalami konflik keluarga berpunca daripada penceraian ibu dan bapanya sehingga menyebabkan dia dipisahkan oleh ibunya daripada ayah kandung dia iaitu Abdullah Kayan. Kita beralih kepada sinopsis bagi novel ini. Kisah dalam serial Daksina ini bermula apabila Haikal mendapat sebuah manuskrip lama. Alamat pengirim manuskrip tersebut sama dengan alamat tempat lahirnya. Tetapi pengirimnya adalah berbangsa Cina iaitu Ong Si Hua. Haikal mendapati bahawa kisah yang terdapat dalam manuskrip tersebut seakan-akan benar-benar berlaku dan menceritakan kisah hidup arwah ayahnya iaitu Abdullah bin Kayan. Dan Haikal bernekat untuk pulang ke Johor untuk menjejaki warisan ayahnya walaupun niat itu ditentang oleh uminya. Mari kita lihat kritikan sasaran pula. Dalam konteks ini, penulis karya novel Silir Daksina tidak sepatutnya meletakkan sikap negatif iaitu mementingkan diri dalam karya ini. Malah, teks mementingkan diri itu tidak mengundang unsur-unsur negatif dalam karya seperti gaya bahasa, plot, teknik dan watak serta perwatakan yang dimainkan dalam karya ini. Mari kita lihat contoh peristiwa bagi kritikan sasaran. Contoh peristiwanya ialah Umi Haikal tidak membenarkan Haikal menjejaki ayahnya yang sebenar kerana dia membenci dengan sikap Abdullah bin Kayan yang meminati kesusasteraan. Berdasarkan contoh peristiwa ini, saya ingin memberikan saranan bahawa penulis sepatutnya tidak terlampau menerapkan sikap yang tidak baik dalam diri seorang ibu. Malah, sebaliknya, penulis perlu sekurang-kurangnya menzahirkan sedikit rasa empati dengan membenarkan seorang anak mencari di mana keberadaan ayahnya. Mari kita lihat kritikan pendekatan melalui watak dan perwatakan. Watak ialah Haikal, anak kepada Umi dan Abdullah bin Kayan. Yang pertama, Haikal ialah seorang remaja yang berbakat dalam bidang seni sastera. Sebagai contoh, Haikal sering memenangi pertandingan mendeklamasi puisi dan menulis sajak serta puisi. Selain itu, Haikal ialah seorang anak yang penyayang. Sebagai bukti, dia sayang akan Umi, Walid, ayah kandungnya dan adik tirinya. Seterusnya, Haikal ialah seorang yang baik hati kerana telah memujuk Ratna yang menangis kerana mendapat keputusan SPM yang kurang cemerlang. Seterusnya, Haikal ialah seorang yang bijak dalam pelajaran. Sebagai contoh, dia berjaya melanjutkan pelajaran di universiti selepas tamat tingkatan 6. Akhir sekali, Haikal ialah seorang yang taat pada perintah agama. Buktinya, Haikal solat subuh apabila tiba di stesen bas Batu Pahat sebelum tiba di kampung ayahnya. Seterusnya, saya akan beralih kepada kritikan sanjungan. Dalam kritikan sanjungan ini, saya akan menyentuh melalui penerapan nilai murni, iaitu yang pertama, nilai keberanian. Nilai keberanian ini dipaparkan oleh pengarang melalui watak Ailing. Ailing berani mendeklamasikan sajak di khalayak ramai walaupun dia masih kecil iaitu berumur 7 tahun.
Contoh peristiwanya, Aileen mendeklamasikan sajak semasa persembahan Zapin diadakan di kampungnya. Dia juga telah membuat persembahan di hadapan penduduk kampung dan YB Samsuri sebagai tetamu terhormat dalam majlis itu. Yang kedua merupakan nilai kemasyarakatan. Antara nilai kemasyarakatan yang terdapat dalam novel Silir Tak Sina ialah nilai kerjasama. Buktinya, penduduk kampung bekerjasama semasa berlatih tarian Zapin di Balai Raya. Cikgu Amirul Nizam mengagumi rakan-rakannya yang gigih belajar dan berlatih menari Zapin. Pak Haji Salam juga bersungguh-sungguh mengajar tarian Zapin kepada generasi muda. Selanjutnya, kritikan yang keempat ialah kritikan teguran. Yang pertama, penulis tidak menerapkan nilai keadilan. Sebagai contoh, Ibu Haikal tidak memberi kebenaran kepada Haikal untuk berjumpa dengan ayah kandungnya. Namun di sini, penulis seharusnya memberi keadilan kepada Haikal untuk berpeluang berjumpa dengan ayah kandungnya selepas ibu bapa Haikal bercerai. Yang kedua, penulis tidak menerapkan nilai jujur dalam diri watak utama iaitu Haikal. Contoh peristiwanya, Haikal membaca secara sembunyi-sembunyi serta menyembunyikan manuskrip tersebut supaya tidak diketahui oleh emaknya. Di sini, seperti mana yang kita boleh lihat, penulis patutnya menerapkan nilai jujur dalam diri watak utama agar berterus terang memberitahu ibunya mengenai manuskrip yang dibacanya untuk mengelakkan segala salah faham di antara mereka berdua. Seterusnya, kritikan penganalisis. Kritikan penganalisis dilakukan melalui watak sampingan di mana adanya watak sampingan di dalam novel ini yang menjadikan novel ini mempunyai alur cerita ataupun peristiwa yang terbaik. Contoh watak sampingan yang memberikan impak yang besar di dalam novel ini ialah Ong Si Hwa iaitu merupakan anak kepada Tokeh Lim. Ong Si Hwa ialah seorang yang berbakat serta pandai mendeklamasikan puisi. Ong Si Hwa juga pernah memenangi pertandingan mendeklamasikan sajak pada peringkat sekolah rendah. Oleh itu, kritikan penganalisis, berdasarkan analisis saya, watak sampingan yang diketengahkan di dalam novel ini merupakan sebuah idea yang bernas kerana watak ini mempunyai keunikannya yang tersendiri di mana Ong Si Hwa yang merupakan seorang yang berbangsa Cina namun fasih berbahasa Melayu dan juga pandai berbakat mendeklamasikan puisi. Oleh itu, berdasarkan penganalisian kami mendapati bahawa penulis telah menulis novel ini pada tahap pencapaian yang tinggi. Seterusnya, bagi kritikan penilaian dilakukan melalui watak-watak di dalam novel Silir Tak Sina ini. Berdasarkan pewatakan watak sampingan di dalam novel Silir Tak Sina ini, terdapat satu watak yang menunjukkan bahawa ia seseorang yang mudah dieksploitasi dan juga dimanipulasi. Juga ianya juga dianggap lemah serta mudah diperdaya oleh orang lain. Watak sampingan tersebut dikenali sebagai Tokeh Lim, di mana Tokeh Lim terpaksa berhijrah setelah semua harta dan tanah keluarganya dijual oleh abangnya untuk mendapatkan duit bagi membayar hutang kepada ceti-ceti haram. Berdasarkan peristiwa yang dikemukakan tadi, terdapat beberapa kelemahan di mana watak Tokeh Lim yang mudah ditindas oleh orang lain ini telah menjejaskan mutu novel ini di mana sepatutnya penulis memaparkan watak seorang yang berani dan tegas untuk menuntut haknya agar tidak mudah diperdaya oleh orang lain sehingga membebankan dirinya sendiri. Namun begitu, daripada segi penyusunan plot, penggunaan kosakata oleh penulis dianggap baik serta mudah difahami oleh para pembaca. Selanjutnya, rumusan bagi novel Silir Tak Sina inilah berdasarkan novel Silir Tak Sina ini terdapat pelbagai tema dan juga kritikan yang dapat diketengahkan melalui novel ini. Watak utama maupun watak sampingan di dalam novel ini memainkan peranan penting serta
penyusunan plot dan penggunaan kosakata turut ditekankan. Hal ini kerana penggunaan kosakata dan bahasa di dalam novel ini turut mencerminkan keindahan kesusastraan Melayu itu tersendiri. Pelbagai kritikan dapat dikenal pasti untuk menambah baik novel itu daripada segi nilai-nilai yang diterapkan dalam setiap watak di dalam novel ini. Sebagai kesimpulan, terdapat beberapa kritikan yang telah dilakukan semasa kami menganalisis novel yang bertajuk Sili Dak Sina karya Nizar Parman ini. Novel ini merangkumi pelbagai aspek positif dan juga kisah teladan yang boleh diambil serta memberikan pengajaran kepada pelbagai pihak. Semua lapisan masyarakat seharusnya membaca dan juga menghayati karya sastera Melayu seperti novel agar sastera Melayu dapat dimartabatkan dan kekal sepanjang zaman. Itu sahaja daripada kami. Saya akhiri dengan serangkap pantun iaitu pergi ke taman memakai sari, sari dipakai sambil berlari-lari. Inilah akhir pembentangan kami. Ilmu diberi, harap diingati. Itu sahaja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.